Okey, 1:15 dah. Kita mulakan kelas kita dengan kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, Muhammad Haziq, boleh baca doa tak? Okey, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Okey, alhamdulillah. Kita sambung. Untuk minggu ni adalah minggu terakhir awak sebelum awak bercuti. Okey, selepas itu pada 21 hari bulan 3 awak akan mula PDPR semulalah. Seminggu PDPR balik, lepas tu awak akan kembali ke maktab lah. So itu adalah kita punya perancangan untuk naik maktab nanti teacher akan bagi. So buat masa sekarang, minggu ni kamu ada lagi hari ni dah jumpa sekali. So pada hari Jumaat kita akan jumpa sekali lagi. Okay, kita akan habiskanlah untuk easy peasy tu. Kalau tak sempat habis, tak apa, tak ada masalah. Teacher akan bagi answer scheme. So mana yang sempat lah kita akan cover lah. Okay, so Alhamdulillah ada 45-47. So kamu ada 50 orang. Okay, so harapnya by sebelum teacher start ni ada yang dah mula masuk lah, sebab nanti mengganggu kan, teacher nak kena accept tu. So dia jadi gangguan kat situ. So sementara ni nak tunggu 50 orang ni, kamu boleh buka easy peasy kamu. Okay, kamu tengok semula. Kenapa PT kata di tentu? Dia kata semalam cik baru tu. Kan? Nanti macam semula ada ke tak ada? Dia kata tak ada kan? Itu dia tak ada kan? Aku semalam ni statement. Ada kita cek semula ada kepada tidak. Macam dia orang kata semalam. Yang ada cek dia tak ada kan? Yang cik mantu yang itu first. Okay, saya akan share slide please now. Tak macam itu dah dia cakap seperti dan saya rasa macam tengok pertama tu pasal orang ni pun tak ada. Kita fikir balik. Kita ya cakap bagi fikir tak perlu. Fikir dia final dah tengok. Okay, nampak slide tak? Yang teacher share ni. Nampak teacher. Ya saya. Jasmine Pat C dia ada line connection. Dia on the way. Ada line connection. Okay. So sekarang ni terima kasih ada kawan awak PM teacher personal. Dia perasan untuk example of compound covalent A ni and compound covalent B. So yang ni tertukar So sebab compound covalent A ni is a giant molecule. So supposed to be the example is silicon dioxide and diamond. Okay. For one molecule ni, okay, the example is carbon dioxide, water and methane. So example ni ada pertukaran dekat sini. Okay, yang lain ni insyaAllah betul lah, tak ada masalah yang ni. Okay, terima kasih pada siapa yang PM teacher tu dan siapa yang perasan pun. Maksudnya kamu tak adalah salin sebiji-sebiji apa yang answer scheme ni bagi. Okay, kita nak pergi yang next, yang seterusnya. Okay, kita pergi tengok kat sini dah ready dah Pak Sing dan Pak Di? Ready teacher.
Okay, Yeah. so Bismillahirrahmanirrahim. So diagram 10.2 shows the chemical symbol which represent three elements P, Q and R. So these letters are not the actual symbol of the element in the periodic table. Okay, so esei 5 markah. So esei 5 markah. Apa yang dia nak dalam soalan ni, baca elok-elok. Kan teacher kata nampak je soalan macam panjang, tapi panjang tu sebab dia dui bahasa kan. So you cari je yang mana perkataan bahasa Inggeris, you baca lah. Okay, using the information in the diagram 10.2, okay, diagram ni explain the formation of the compound form from the element P and Q. Dia nak P and Q. Okay, draw the electron arrangement. So kena draw electron arrangement. Hari tu kita dah tahu dah, kita dah tengok apa beza electron arrangement dengan atomic structure. Ni kan yang hari tu kita pergi. So kalau kamu nak draw ada dua, okay, iaitu electron arrangement and atomic structure. So soalan dia nak electron arrangement. So mesti ada symbol and then start dengan nucleus followed by first shell. Okay, so sekarang ni kamu kena lukis yang lengkap lah. Okay, bukannya valence elektron saja, no. Awak kena lukis shell yang lengkap. Okay, so draw the electron arrangement of the compound, 4 markah. So basically kalau soalan macam ni, jangan buat macam karangan 4 unsur tu. Karangan bahasa Inggeris awak tu yang panjang tu kan. Buat point, tapi point dia point yang nampak. Yang nampak dan point yang ayat dia memang ayat sentence yang full sentence, bukannya you guna short form. Okay, no. So yang ni sebab dia dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Okay, apa yang point? Point yang dia nak adalah, okay, 4 markah untuk you explain the formation and another 1 mark, okay, for draw the electron arrangement. Okay, so now you have to explain, okay, the electron arrangement in atom P. So electron arrangement in atom P is 2.4. So sama ada dua je. You nak buat 2.4 ataupun 2.4. Okay, ini sahaja yang boleh diterima. Okay, so the electron arrangement for Q is 1. Okay, so point yang pertama, you explain about the electron arrangement in P and electron arrangement in Q. Settle, 1 markah. Okay, so number 2 explain about the so kita kena faham konsep. Tengok dulu konsep between P and Q. So kita kena identify P ni is an atom on metal or non-metal? P. Metal or Non-metal. non-metal? Okay, non-metal. So this is the electron arrangement 2,4. Okay, so Q is a metal or non-metal? Non-metal. Non-metal. So basically, okay, the bonding between non-metal and non-metal will produce covalent compound. So kalau covalent compound ni maksudnya adalah covalent bonding. So istilah dia adalah sharing. Okay, sharing of electron. Okay. So sebab tu gambar rajah dia macam ni. Gambar rajah dia macam ni untuk P and Q, 1 markah. So mesti ada simbol dan mesti ada nukleus. Kalau macam Q dia ada 1 je kan, so 1 shell. Kalau P dia ada simbol nukleus and then dia 2, 4. So ada 2 shell. Okay, and then you tengok kat sini, nampak tak dia punya berbeza. Berbeza, cross and dot. Okay, cross and dot. Mesti kena tunjuk. Okay, different orang kata apa, cross and dot tu. Okay, so point number 2 cerita pasal apa? Dia cerita pasal sharing. Okay, sharing of electron for P and sharing of electron for Q. So atom P, perkataan atom is a mass. So untuk ni atom P shared 4 electrons.
atom P mesti kena mention. Kalau you kata P share 4 electrons, salah. Okay, P is a mass. Okay, while for Q share 1 electron. Itu untuk point yang kedua. Okay, point yang ketiga. Point yang ketiga ni awak kena mention pasal single bond. Sebab in covalent bonding dia ada single bond, triple bond and double bond. So for P and Q will form single bond. Okay, single bond. So atom P, okay, one atom P will share 4 pairs of electrons to Q to form a single covalent bond. Okay, point number 4. Point number 4, so it will form, okay, covalent compound. The formula is P and Q. So one covalent compound is formed with the formula of PQ4. Okay, bagi tahu dia punya ni dapat 1 markah. Okay, and then you lukis. So ini macam mana nak dapat 5 markah. Ada soalan tak? Teacher, Ya saya. kalau lukisan tu ada tersalah sikit, dapat markah lagi ke tak? Tak dapat. Dia memang 1 markah ni adalah untuk 1 gambar rajah yang betul. Salah dekat mana? Macam elektron tu terlukis, kalau pangkah semua buat pangkah, tak ada perbezaan antara atom P dengan atom Q. Okay, so draw awak tu akan dapat kosong lah. So 1 markah ni memang untuk semua yang betul. Okay, so next time jangan buat lagi lah salah yang sepatutnya tak boleh lah kan. Sebab kita tahu kita kena tunjukkan dia punya titik dan pangkah tu yang berbeza. Okay, next kita pergi kat soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 ni adalah nama je dia pun heat of combustion. Yang ni heat of combustion ni you akan belajar masa form 5 nanti. Tapi soalan ni bukan pasal heat of combustion. Soalan ni pasal apa? Soalan explain why there is a difference in the value of heat of combustion between propanol and butanol. So basically dia ada kaitan dengan the size of the molecule. Propanol macam mana dia punya structure? Ada berapa carbon propanol? 3. 3 kan? So 1, 2, 3. Lepas tu dia ada H. Okay, lepas tu dia ada O, ada H. Okay, and then awak kena lengkapkan dia punya semua ikatan dengan hidrogen. Okay, kalau butanol ada 4, sama juga. Okay, ada O, ada H. Okay, hydroxy group. Dan awak kena lengkapkan semua dengan hydrogen. So semua molekul ni dia consist of single bond. Okay, with the presence of hydroxyl group. So kenapa kalau kita tengok kat sini heat of combustion. Okay, yang negatif ni represent apa sebenarnya? Negatif ni dia adalah represent exothermic reaction. Itu saja. Okay, sama juga. Maksudnya kalau exothermic reaction ni dia adalah release energy. You tahulah sebab combustion kan. Combustion is an example of exothermic reaction. So kalau you tengok kat sini, yang mana mempunyai high value of heat combustion? Butanol kan. Okay. Butanol has high value of heat combustion. Okay. So 3 markah. Dalam 3 markah, 3 point ni kena letak apa? Okay, yang pertama sekali awak kena mention about the number of carbon atom. Okay, number of carbon atoms per molekul. Yang per molekul ni wajibul. Yang selalu kita buat salah kat mana? Kita hanya mention number of carbon atoms in butanol is highest. Selalunya kalau kita kata number of
carbon atoms in butanol is higher. Yang ni salah. Kenapa salah? Sebab dia tertinggal perkataan per molekul. Per molekul ni mesti kena ada. Okay. So ini dapat point yang pertama, P1. Okay, then point number 2. More carbon dioxide and water are produced. Kan? So kalau you tengok, okay, product of the combustion, you will produce carbon dioxide and water. So if the molecule has higher number of carbon atoms per molecule, it will produce more carbon dioxide and water. So basically, more heat is released. So point for number 3. Okay, point for number 3. So ada 1, 2, 3. Untuk jawab why butanol has higher value of heat combustion. You explain. Macam mana lagi nak cantikkan P1 ni? Sebenarnya nak cantikkan lagi ayat dia adalah number of carbon atoms per molekul, okay, is higher in butanol compared to propanol. Okay, you make a comparison. Okay, you make a comparison between butanol and propanol. Okay, 4C 4D clear? Boleh Okay. teacher. So next kita pergi dekat show the electron arrangement. Yang ni semua kalau awak tengok dia memang soalan yang terkini soalan yang terkini dicambil daripada trial negeri-negeri. Okay, SPM 21. Okay, tahun ni punya. So maksudnya memang trusted question lah ni kan, sebab dia guna soalan silibus yang terbaru. Tapi kalau bonding ni tak ada apa banyak beza, kan, dia sama je. Sebab dulu pun memang ada topik bonding. Okay, shows the electron arrangement. So teacher nak tanya, kalau nampak drawing macam ni, covalent bonding ke ionic bonding? Ionic. Okay, ionic bonding. Okay, so out the end shows the electron arrangement of magnesium oxide. And then kamu tanya teacher, ni tak ada pun cross dot. Yang ni dia punya soalan. So tapi yang sebenarnya yang kamu kena lukis untuk dapat jawapan yang sebenar adalah awak kena tunjuk dia punya different cross and end dot. Okay, so sekarang ni describe 6 markah. Untuk apa dia suruh describe the formation of the chemical bond. So chemical bond ni is a ionic bond between elements of magnesium and oxygen in magnesium oxide. Okay, so you tahu kalau magnesium 2 plus, O 2 minus, so cross method maksudnya akan jadi magnesium oxide. So basically in your explanation mesti ada 1 atom of magnesium and 1 atom of oxygen. Yang ni awak kena tahulah. Okay, so bila ada istilah ionic bonding kat sini, dia mesti ada istilah transfer of electron. Kalau macam tadi covalent bonding tu dia adalah sharing of electron. Okay, so 6 markah nak buat macam mana? Okay, kalau awak tengok kan sebenarnya soalan esay ni tak ada apa yang awak kena takut. Dia you explain everything. You explain, janganlah soalan 6 markah and then you bagi point 3 dengan harapan you dapat 6. Tak boleh lah macam tu. Teacher, saya nak bagi 7, okey tak? Okey, tak ada masalah you bagi 7 point. As long as yang pertama, ayat you lengkap. Yang kedua, dia tak ada tertinggal mana-mana benda yang penting. Selalu yang penting, pelajar tertinggal yang tak dapat markah atom ni. Selalu tertinggal, dia tulis je. Magnesium has an electron arrangement 282. Tak boleh.
dia kena ada magnesium atom, oxygen atom. Okay, so ini tulis apa? Magnesium atom to form magnesium ion. Oxygen atom accept 2 electron from to form oxide ion. Ni selalu benda ni yang awak bayangkan awak ada 6 point ni tetapi awak tinggal perkataan atom ion, awak bayangkan rugi. Bukan awak tak tahu, dia memang akan hilang markah dekat situ. Tak nak lah, bukan awak tak tahu. Okey, macam mana nak dapat 6 markah ni? So bila awak tengok balik soalan ni, dia kata the formation of the chemical bond. Okey, awak mesti explain pasal yang pertama dia punya electron arrangement. Electron arrangement. Awak tahu soalan covalent bond ni, okey, yang ni dia minta electron arrangement. Dia tak minta pun kan, sebab dia just kata the formation of chemical bond. Tapi memang kena letak. Sama juga dengan you nak explain pasal covalent bonding tadi. Apa-apa je dia letak dulu electron arrangement. Okay, dia explain from the basic before two elements form bonding. Okay, they explain from the basic, which is the electron arrangement. Okay, so now magnesium atom has an electron arrangement of 2A2. Satu markah dah. Senang je nak dapat. Okay, yang kedua, you bagi tahu pula oxygen atom has electron arrangement of 2,6. Dah dapat 2 markah. Simple-simple gitu je. Okay, yang ketiga, to achieve stable octet electron arrangement. Perkataan octet mesti kena ada. Kalau you letak to achieve stable electrons arrangement je tak dapat markah. Octet kena datang sekali. Okay, so macam mana to achieve stable? Ya. Kalau octet je tak ada stable? Tak boleh. Dia kena, jarang orang tertinggal stable. Kan? Selalu kita tertinggal octet, jarang orang tertinggal stable kat situ kan. Tapi tak apalah kan. Biasalah kita ni possible. Okay, tapi good question lah. Kan? Dia mesti stable, octet, electrons arrangement. Okay, so macam mana nak capai ni, nak to achieve stable octet electron arrangement tu? By ini yang you kena kata magnesium atom donate. Magnesium, jangan pening lah kan, dia ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris kat sini. You baca yang bahasa Inggerisnya. Magnesium atom donate. Perkataan donate diterima, ataupun you nak kata magnesium atom release pun boleh diterima. Salah satu. Okay, so kalau nak guna, teacher guna donate lah kan. Okay, magnesium atom donate 2 electrons to form magnesium ion. Okay, to form magnesium ion. Teacher, Yes, saya. kalau tulis macam kita tak nak eja magnesium atom, kita boleh tulis simbol teacher? Kalau magnesium atom tak boleh, tapi kalau magnesium 2+ boleh. Okay. Okay. So magnesium atom donate mesti eja. Okay, to release. Okay, ataupun donate to form 2 electron, kena mention berapa yang you dermakan. Okay, to form magnesium ion. Okay, yang kelima, you dah cerita pasal magnesium dah. Dan you kena cerita pasal magnesium atom. Dan you cerita pasal oxygen atom pula. So, apa function oxygen atom kat situ? Oxygen atom accept. Guna accept pun boleh, gain pun boleh. Okay, oxygen atom accept 2 electrons to form oxide ion. Awak nak eja oxide ion pun boleh, ataupun awak letak O2-, tapi mesti perkataan ion. Sama juga magnesium ion ataupun oxide ion. Boleh 4C 4D? Boleh. Boleh je. Okay, so now you tengok yang first dua point ni cerita pasal electron arrangement. Point yang ketiga
cerita pasal to achieve stable octet electron arrangement. Okay, poin yang keempat dan poin kelima cerita pasal transferring of electron. Poin yang keenam cerita apa? Yang keenam dia cerita pasal type of bonding. So magnesium ion and oxide ion attracted by electrostatic forces to form ionic compound of MgO, datang dengan simbol. Okay, so point yang keenam ni dia cerita pasal type of bonding, okay, and followed by the molecular formula, okay, of compound. Nampak macam mana soalan esei ni dapat markah? Dia cerita from the basic, akhir sekali barulah sebenarnya dia cerita pupang-pupang kat atas ni dia nak cerita pasal formation of the chemical bond. So awak tak boleh terus jump into conclusion, awak kena cerita macam mana dulu. Okay, dia punya electron arrangement, lepas tu dia punya transferring of electron, last kali baru awak akan cakap magnesium ion and oxide ion attracted, okay, by electrostatic force. Sebab dia ionic kan, so dia adalah electrostatic force to form ionic compound. Okay, boleh? Ada soalan tak 4C 4D? Tak ada lagi teacher. Tak ada seorang pun kan ingatkan teacher untuk buka assignment dekat GC. Teacher sebenarnya tertunggu juga kan, siapalah yang akan yang akan bagi dekat teacher, ingatkan dekat teacher. Tak ada siapa pun lah, tak apalah, mail je lah. Awak dengar je lah dia punya jawapan, tak ada masalah kan. Teacher sebenarnya bila teacher minta awak hantar tu, teacher nak tengok awak macam mana awak jawab soalan esei. Soalan esei ni baru bagi you, so teacher nak gambaran kan macam mana cara awak menjawab. Teacher tak nak tengok lagi ilmu yang awak ada, sebab teacher percaya kamu ada ilmu. Apa masalah antara beza transition, you transition from IG to SPM? Memang tahun-tahun memang masalah kamu adalah esei. Kamu ada knowledge, kamu ada content, tapi kamu nak deliver in term of essay, kan? So itu yang akan jadi sukar buat kamu. Okay, tapi tak apalah, tak ada siapa ingatkan kat teacher. Okay, so dengan harapan teacher harap awak memang betul-betul dengar apa yang teacher explain. Sebab bila teacher buat modul ni, teacher fikir teacher tak pilih soalan yang susah, tapi teacher pilih mana yang pelajar akan kerap buat salah dan sepatutnya kesalahan tu dia dah tak boleh buat lagi dah. Okay, so macam ni lah soalan ni kenapa teacher pilih. Sebab teacher percaya kamu boleh come up with the electron arrangement, you can come up with the bonding, tapi perkara yang selalu you terdepan pandang adalah istilah ni. Istilah atom, ion, ni istilah-istilah ni yang akan menyebabkan you hilang markah. Kan? So ini sebenarnya yang teacher nak kita pegang kuat betul lah. Okay, so next kita pergi ni soalan SPMRSM hari tu. Ini pasal topik dative bond. Okay, yang baru je kamu belajar. So sekarang dia kata the following statements are about ammonium chloride. Okay, so ammonium chloride consists of ammonium ion and chloride ion. So ammonium ion consists of dative bond. Okay, so yang ini dia kat 2 markah. Okay, based on the statement above, draw the dative bond in ammonium ion and H4 tu. Macam mana awak nak lukis? Okay, ini dah cara nak lukis. Dia tak ada cara lain dah. Ini sahaja cara yang dia akan terima.
Okay, macam mana 2 markah? Yang pertama, dia akan tengok awak ada bracket, ada plus dengan ada 4 hydrogen atoms. Ini markah yang akan diterima. Okey, yang ini lukisan apa? Ini adalah lukisan Lewis structure di mana show only valence electron. So untuk lukis dative bond, kita akan guna Lewis structure. Okey, yang ni. So itu dah baru dapat satu markah ni. Satu markah mesti ada bracket, mesti ada bracket, mesti ada charge dan mesti ada 4 hydrogen atom and 1 nitrogen atom. Satu markah. Lagi satu markah lagi kat mana? Satu markah lagi adalah awak tunjukkan yang ini dan ini. Apa beza dia? Ada 3 pasang, okay, pair of electron yang different dot and cross. Tetapi ada satu pasang one pair of lone pair. Yang ni kita panggil dia adalah lone pair of electron. Di mana elektron ni memang dia datang daripada mana? Dia tak ada sharing dengan mana-mana kan? Dia tak ada sharing dengan mana-mana. Dia memang datang daripada nitrogen atom tu. So hydrogen ni datang dengan tangan kosong. Itulah dative. Dative ni ibarat orang yang ada banyak, dia nak memberi kepada orang yang tak ada apa-apa. So siapa yang banyak kat sini? Nitrogen. Siapa yang tak ada apa-apa kat sini? Adalah hydrogen. Boleh tak? Saya. Ya saya. Nak tanya kalau saya lukis yang dalam tapi saya tak buat yang bracket dengan yang plus. Maksudnya awak akan hilang satu markah lah. Awak takkan dapat yang bracket, yang plus. Okay, faham teacher. Okay. So kalau apa beza yang ini? Apa beza yang ni? So maksudnya satu elektron datang daripada hidrogen dan satu elektron datang daripada nitrogen. Ni share. Tapi yang ini? Yang ini dua-dua datang daripada nitrogen. So ini adalah dative bond. Boleh? Pak C, Pak D? Boleh teacher. Okey. So alhamdulillah habis untuk esei. Okay. Ini antara benda-benda yang teacher, kalau awak nak tengok kita ada banyak lagi contoh soalan, tapi perkara yang teacher rasa kita kena tengok. Okay, kena tengok supaya next time awak tak salah tempat yang sama berkali-kali. Rugi salah tempat sama berkali-kali. Okay, teacher bagi masa 2 minit untuk kita switch otak kita pergi dekat satu lagi kat pokok ni. Kalau tengok kat pokok ni, kita dah cover balance, construct dah, draw dah, explain dah, define dah. So yang belum ada lagi adalah calculate dengan fundamental. Okay, so kita nak masuk calculation lah. So rehat 2 minit, siapa nak pergi toilet ke minum air ke boleh. Lepas tu terus pergi dekat muka surat berapa? Muka surat 13 untuk calculation. Okay, jumpa 2 minit akan datang.
Okay, dah bertukar dah transisi otak awak daripada explain pada calculate. Dah. Dah teacher. Dah teacher. Peranjat kita tiba Nafis. Dah teacher, dah. Ideal ada ke ideal guys tu? Ada Aisyah? teacher. Ada. Bagus. Sekejap teacher kena share slide balik. Buat tak calculation tu? Cuba tak calculation tu masing-masing? Cuba sikit. Cuba tapi tak habis lagi. Sampai mana? Dah cuba tapi tak sampai mana dah? Soalan nombor 1 baru cuba. Okay, awak kena cuba sebab teacher memang nak saya semua cikgu kimia nak sangat. Awak ni mol ni bukan masalah lagi dah. Sebab dah jumpa mol ni daripada form 3. Jumpa mol. Kan? Awak jangan jadi seorang macam pelajar yang sangat rugi lah. Sekarang dah form 5. Okay. So itu lagi soalan macam ni. 1 markah. Soalan ni straightforward. Tapi kat mana dia akan trick awak? Dekat sini. Ni in centimeter cube ni. Dia akan trick awak. Okay. So kat sini dia kata you ada NH3. Okay. Kena baca dah daripada sini apa yang dia nak cerita. Okay. Lepas tu soalan dia kata apa? What is the volume of 0.01 mole of gas at room temperature in centimeter cube? Okay, so basically kalau awak tengok kat sini dia very straightforward. Okay, you ada mole, you nak pergi ke volume. Unit dia adalah decimeter cube. Sebab apa decimeter cube kat sini? Sebab kita punya molar volume ni, okay, adalah decimeter cube per mole. Itulah sebabnya volume kat sini, okay, daripada calculation ni dia akan jadi decimeter cube. Tapi soalan nak centimeter cube. Okay, awak kena times with 1000. Sama tak jawapan awak dengan jawapan teacher? Sama je. Okay, Sama. bagus. Okay, tekan kalkulator. Kan teacher kata jangan tiba-tiba sama dengan je. Kena lukis title dia apa, tulis title dia apa. Okay, ini penting sebenarnya. Ini sebenarnya kamu nak guide examiner tu, yang penanda kertas awak tu, nak bagi tahu yang ni saya kira volume of ammonia, yang di bawah ni pula saya kira volume of ammonia in centimeter cube. Okay, so it's a very good practice. Awak letak title dekat depan setiap pengiraan awak. Okay, so next, tadi kita dah tahu dia punya volume. Soalan nak mana? Soalan nak apa pula? How many molecules are there in the gas above? So you tahu daripada mole boleh jadi volume. Okay. Daripada mole pun juga boleh dapat number of particles. So particles ni can be divided into ion, divided into molecule and also atom. Tapi soalan nak apa? Soalan nak molekulnya. So macam mana nak dapat dia? So mole darab dengan Avogadro's number. Straightforward juga. So kena ada title dia kat depan apa? Okay, ini saya nak kira pasal number of molekul ammonia. Okay, so 0.01 mole times dengan Avogadro's number. Avogadro's number tak ada unit dia memang tak ada unit. Okay, so now you akan dapat molecules. Sama ke jawapan kita? Sama teacher. Sama. Tepat sama je. Okay, good. So settle untuk cara nak kira volume dan cara nak kira number of particles. Tapi particles ni dia spesifik kepada molekul. Okay, next. Soalan seterusnya. Okay, soalannya adalah daripada trial negeri Johor. Okay.
Dia tunjuk apa? Dia kata ada atomic structure of element P, Q and R. Okay, so P dekat sini, yang ni teacher nak tanya, ini structure apa ni yang tiga benda ni? Structure apa? Atomic structure. Yes. So ketiga-tiganya adalah atomic structure. Macam mana kamu tahu dia adalah atomic structure? Sebab yang dia tunjukkan sekarang adalah the number of proton and also the number of electrons. So by right awak dah boleh bezakan you punya drawing, electron arrangement dan juga atomic structure. Okay. So kat sini kalau kita nak buat atom, kita kena tahulah tapi elektron tak ada kat sini kan. Elektron tak ada. Kita tahulah kalau dia adalah natural atom. Ni natural atom lah, maksudnya atom lah. Atom ni apa? Atom ni number of proton is equal to the number of electron. Okay, so ini dia katalah kan untuk P, Q and R. Okay, so sekarang write the balance chemical equation between apa? Between element Q and element R. So the reaction between Q and R. Dapat apa nanti? Lepas tu dia kata calculate mass of compound form if R dia bagi mass macam ni, Q dia bagi in excess. Okay. So untuk dapatkan jawapan A adalah, okay, you tahu R ada apa? R ni dia punya susunan elektron dia macam mana R ni? Satu. Okay, 281. Maksudnya dia adalah daripada group 1. Okay, so kalau kita buat nanti dia akan jadi R+. Betul? Kalau atom jadi ion adalah R+. Betul? Betul. Pada group 1. So reaction R dengan apa? R dengan Q kan? Okay, Q yang ni. Susunan elektron dia macam mana? Kalau Q? 2.6. 2.6. 2.6 saja kan? Okay, so kalau Q atom, nanti kalau Q ion, dia punya simbol apa? 2 minus. Q2 minus. Kan? Q2 minus. So kalau kita buat cross method, R plus Q2 minus, dia akan jadi R2Q. Betul? Betul. So you buatlah. So kat sini you tahu kan kalau untuk Q ni kita boleh agak lah sebenarnya kan. Kalau 26 ni apa? Oksigen kan? Betul tak? Oksigen. So maksudnya dia kena jadi Q2. R ni adalah metal. So dia memang R lah. Okay, so after reaction you akan dapat R2Q. Dan you kena balance. Sebab tu ada 4 dekat sini. Selalu yang tertinggal kat mana? Kita tinggal 2 kat sini kan. Sampai kiamat lah tak boleh nak balance. Kan? So adakah jawapan awak sama dengan jawapan teacher? Sama. Ada tak yang tertinggal 2 kat sini? Siapa yang tertinggal 2 kat sini? Saya. Saya. So it's a good practice lah kan. So now you notice dekat mana you silap. Itulah fungsi kita buat discussion. So by right next time awak boleh agak lah Q ni simbol dia apa? Q2 kan, sebab dia 26. Sebab soalan essay ni dia ada predictable. So boleh kita refer 26 ni, siapa baru nak masuk ni, baru nak habis 10 minit ni, Daniel baru nak masuk. Ayo. Lagi apa? Lagi 10 minit je nak habis ni. Alang-alang sangat tak payah masuk dah. Okay.
So kalau awak salah, tengok kalau awak salah awak punya balance chemical equation, confirm yang bawah ni kena salah. Bawah ni salah. So teacher bagi masa, sebab ramai yang salah tadi chemical equation ni, teacher bagi masa untuk you kira semula mass of compound. Okay. Kira 3 minit kira balik. Sementara teacher kira tu, suruh awak kira balik semula tu, teacher nak take attendance untuk hari ni. Bermula dengan kelas 4 DU Hari paling murah hari 22. Hari ni nombor cantik siapa hari ni nak kahwin? Siapa nak kahwin hari ni? Nombor cantik. Muda lagi teacher, muda lagi. Alamak. Alamak. Siapa kahwin hari ni cantik kan. Kenang lah kan. Kenang sampai jannah gitu. Okey, Aidil Ashraf. Ada tak? Saya. Okey. Aisyah Umairah. Saya. Ilyas Haris. Saya. Haris Adam. Saya. Jasmine Sofia. Aisara. Mas Nurul Aina. Saya. Muhammad Adib. Adib Darwish ada tak? Adib Darwish ada tak? Ada. Danish Mikael. Saya. Haziq. Saya. Khairul Ikhwan. Saya. Nafis. Saya ada teacher. Ryan. Ada teacher. Syakir. Syakir ada. Syakir. Wafiq. Siapa yang tengah komen tu? Wafiq. Wafiq ada. Syakir ada tak? Syakir tak ada Okey, Wafiq ada. Zulfaris. Saya teacher. Aina Sofia. Saya ada teacher. Safia. Saya. Ain Mardia. Saya ada teacher. Alia. Ada teacher. Amira. Saya teacher. Puteri. Alisha. Saya. Wan Hifza. Saya. Daniel. Saya. Ayah. Daniel. Daniel. Asal baru masuk Daniel? Silap tengok jadual. So maksudnya bio tadi awak pun tak ada kan bio? Bio ada. Bio ada? Oh. Okey. 4C pula. Yang masing-masing tengah kira kan? Kira sebab tadi dah ramai yang salah dia punya chemical equation. So kira mass. Kira mass betul-betul. Okey, Alisha Adriana. Anissa Fia. Ada. Syamai Sarah. Ada teacher. Ayu Selina. Ada teacher. Syafiq. Ya. Cempaka. Ada teacher. Fatin Afrina. Saya teacher. Is. Saya teacher. Jasmine. Saya teacher. Khairul Zafri. Saya teacher. Adam Mualim. Saya teacher. Fadrul Syamil. Ada teacher. Soleh. Saya teacher. Tabrani. Ada. Nur Sofia. Alia Batrisha. Ada teacher. Alisha Rizki. Saya teacher. Amalin. Saya teacher. Atika. Saya teacher. Fariha. Saya. Nurin Syaura.
Saya teacher. Sarah Adila, Ada teacher. Tisha, Ada teacher. Wan Adam, Ada teacher. Wan Nabil, Muhammad Syamil. Ada teacher. Okey, so alhamdulillah semua kelas datang. Tadi Adib tak ada ke kelas bio? Adib tak ada video kat kelas bio tadi. Syakir pun tak ada Syakir ada tak Syakir? Pun tak ada. Ayo, teacher report nanti. Teacher nak report dekat guru homeroom. Okay. So, sambung Okay, boleh bagi tahu teacher tak? Calculate the mass of compound. Awak dapat berapa? Compound R2Q ni, awak dapat berapa mass dia? Sebelum kita tengok dia punya jawapan. 3.1 gram. 3.1 gram. Yang lain sama ke jawapan 3.1 gram? Sama. Okey, kita tengok. Kita tengok macam mana untuk dapat markah ini. Okey. Dia 4 markah 4 markah ni macam mana dia bagi? Okey, 2 markah untuk dia punya balance chemical equation, 2 markah lagi lah untuk mass. Macam mana boleh dapat 2 markah untuk balance chemical equation? Yang pertama adalah dia akan tengok betul tak you punya simbol. R betul tak R? Q2 ni betul tak Q2? Dengan R2Q. Betul ini semua dapat 1 markah. Lagi 1 markah adalah you punya balance. 4, 1, 2. Dia punya coefficient. Okay, tetapi kalau awak salah R patut awak tambah dengan Q, pasal awak buat R2Q. Maksudnya awak punya simbol elemen tu salah. Okay, awak akan salah ini, automatik awak akan salah balance equation. Walaupun awak tak 4, 1, 2 kat sini. Kita yang ini pun akan salah. So apa yang paling penting adalah yang pertama sekali, untuk dapat at least 1 markah, awak kena betul symbol of element and compound. Sebab once awak salah simbol dengan compound, okay, awak langsung tak dapat 1 markah pun. Faham tak? Faham. Okay. So jawapan betul 3.1 gram. Okay, 2 markah dia kira kat mana? Markah yang pertama adalah dia akan kira ni, mole ratio. Ini penting. Ini 1 markah. 1 markah lagi mana? 1 markah lagi adalah awak kira mass. Okay, correct value and correct unit. 1 markah. Okay, so awak kenalah buatlah 4 mole of R produce 2 mole of R2Q. Okay, kenapa kita ambil mole untuk R? Kenapa kita ambil mole untuk R? Sebab sekarang ni dia dah kata dah Q ni in excess. So kita tak akan ambil mole untuk Q. Kita akan refer kepada R sebab ini adalah limiting reactant. Okay, ni kira macam biasalah. Okay, awak akan dah dapat mole. Okay, you pakai mole untuk R. Okay, but from the equation, awak nampak kat sini sebab from the equation awak akan nampak. Okay, dekat R kat sini dia punya mole adalah 0.1. Tapi from the equation 4R dia akan produce 2 R2Q. So kena 0.1 bahagi 4 darab dengan 2 untuk dapat 2 R2Q. Faham tak yang ni semua? Boleh tak? Teacher, Saya. yang access tu R ke Q sebenarnya?
Q ke R? Q in excess. Oh, Q. Q in excess yang dia bagi adalah R. R 2.3 kan. So 2.3 gram ni awak kena kira mol. Kan? So mass divide by molar mass awak dapat 0.1. So 0.1 ni adalah untuk 4R. So sekarang ni awak nak cari 2 sahaja untuk R2Q. So kena buat mole ratio. So mole ratio 1 mark. Okay, kalau awak tak buat mole ratio tak dapat mark. So mole ratio ni is very important in calculation of mole. Okay, mole calculation. Okay, lepas tu dah dapat mole untuk R2Q, awak kena darab dengan molar mass untuk R2Q. Macam mana dapat molar mass? Sedangkan dia hanya bagi simbol. Simbol ni is not the actual symbol for the element. Then awak kena kira dia punya nucleon number. Kira nucleon number. Macam mana kira nucleon number? Number of proton plus dengan number of neutron. Barulah awak akan dapat nucleon number. Yes, then nucleon number tu adalah dia punya molar mass. Faham tak? Faham. Okay, so habis untuk soalan yang ini. Kita akan sambung next. Please. Awak memang kena cuba jawab. Tak nak masalah mol ni awak bawa sampai awak tingkatan 5 bila awak dah naik maktab nanti. Kita dah tak nak ada masalah mol dah, calculation dah. Okay, so settlekan masalah mol awak. So untuk calculation ni kita dah bincang 2 soalan. Siapa yang tak faham lagi, please PM teacher personal. Kalau awak segan pun, tak nak PM teacher tak apa, awak tanya kawan awak kat dalam kelas. Okay, macam mana boleh dapat jawapan yang kita dah discuss pada hari ini. Okay, so itu sahaja 4C dan 4E. Okay, see you when I see you. Jaga diri. Kita akan jumpa balik hari apa? Kita akan jumpa balik pada hari Jumaat. Okay, so pastikan siap lah calculation Okay, so kita tangguh. Tak bye-bye awalnya. Kita tangguh perjumpaan kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. See you when I see you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye.